Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani. Agenda Awani malam ini memberi tumpuan dan juga fokusnya untuk melihat kepada apa yang disebut sebagai konflik antara manusia dan juga hidupan liar, ataupun malam ini kita ingin memberi tumpuan dan juga fokusnya untuk melihat kepada harimau Malaya, kerana apa yang dimaklumkan baru-baru ini oleh kerajaan yang mana bilangan untuk harimau Malaya hanya tinggal ataupun lebih kurang tak lebih daripada 150 ekor, dan pada masa yang sama juga kita dimaklumkan berkaitan dengan insiden dan juga tragedi yang mana seorang penduduk di Gua Musang di Kelantan dilaporkan meninggal dunia akibat dibaham oleh harimau. Justru pada malam ini kita ingin memberi tumpuan kepada beberapa aspek. Yang pertamanya, kita ingin memberi tumpuan kepada bagaimana boleh kita faham tentang sifat semula jadi harimau ini, dan kemudian kita nak melihat kepada apa sebenarnya punca terjadi ataupun yang mencetuskan konflik antara manusia dan juga hidupan liar ni, dan kemudian secara keseluruhannya kita ingin melihat apa penyelesaian segera untuk menamatkan antara konflik antara manusia dan juga hidupan liar ini. Jadi untuk malam ini saya ada 3 orang tetamu untuk bercakap berkaitan dengan topik ini. Yang pertamanya saya akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Abdul Kadir Abu Hashim. Datuk Abdul Kadir adalah Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia Perhilitan. Kemudian saya akan bersama dengan Prof Datuk Dr. Muhammad Tajuddin Abdullah. Prof Datuk adalah profesor di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Universiti Malaysia Terengganu, dan kemudiannya seorang lagi tetamu yang sebelum ini saya pernah menemu bual beliau juga berkaitan dengan topik biodiversity, Dr. Muhammad Abdul Latif Abu Bakar, iaitu penyelidik utama Kumpulan Integrasi Oasis Institut Integrasi Kejuruteraan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi kalau boleh saya nak mulakan dengan Dr. Abdul Latif dulu. Dr. Abdul Latif, kalau melihat kepada apa yang disebutkan tentang perkara yang saya ungkapkan pada awal tadi, mungkin secara keseluruhan melihat tentang konflik hidupan liar, konflik manusia dan juga harimau Malaya ini, apa iktibar yang sebenarnya kita terlepas pandang apabila kita bercakap tentang konflik ini, Doktor? Pertama sekali, terima kasih Saudara Fauzi atas jemputan. Kita melihat konflik hidupan liar dan manusia ini berlaku saban tahun. Ini bukan kes pertama yang berlaku dan ia bukan satu perkara yang aneh yang dilaporkan. Maksudnya, ada perkara yang kita lakukan yang tidak menepati ataupun mencapai penyelesaian. Dan kita perlu memahami konflik hidupan liar ini dari segi, dan kita kena berlaku adil kerana konflik hidupan liar ini mempunyai kesan kepada kedua-dua manusia dan hidupan liar. Kerana konflik ini berlaku disebabkan pertembungan dimensi. Jika kita tidak memahami bahawa isunya adalah pertembungan dimensi antara manusia dan juga hidupan liar, kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah konflik. Kerana bila dikatakan wujudnya konflik, kita tuding jari kepada satu agensi ataupun satu jabatan, kerana ia adalah pertembungan dimensi. Bila berlaku pertembungan dimensi, dan seperti yang digembar-gemburkan dalam seminggu 2 ini adalah mengenai kemusnahan habitat ataupun pembalakan, maka itu merupakan salah satu sumber ataupun aspek penting yang diperlukan oleh kedua-dua manusia dan hidupan liar. Jika mereka bertembung dan terus bertembung, maka akan wujudnya persaingan. Persaingan bagi manusia untuk mendapatkan kawasan bagi penempatan, kawasan perumahan, sekolah, kawasan tanaman, kawasan haiwan ternakan. Bagi hidupan liar, mereka perlukan kawasan ataupun habitat semula jadi untuk mengekspreskan kelakuan semula jadi mereka. Kelakuan mencari makanan, kelakuan mencari pasangan dan lain-lain. Jika tidak kita fahami perkara ini iktibar penting yang kita perlu ambil. Jika kita tidak melihat kepada asal ataupun punca utama masalah ini, kita tidak akan mampu menyelesaikan konflik kerana manusia akan terdedah kepada ancaman, kecederaan, mungkin kematian, dan haiwan juga terdedah kepada penguncupan populasi, pendedahan kepada penyakit yang baru dan lain-lain. Jadi ini perkara penting yang saya lihat, Saudara Fauzi, kita perlu memahami pertembungan dimensi ini adalah punca utama. Sebelum saya nak pergi ke Datuk, Prof mungkin boleh beri sedikit lagi pencerahan berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Dr. Abdul Latif tadi berkaitan dengan pertembungan dimensi sehingga mengakibatkan berlakunya persaingan antara manusia dan juga hidupan liar, apa yang dimaksudkan yang baru-baru ini berkaitan dengan harimau Malaya. Mungkin pada waktu ini, kalau diikutkan pengalaman Prof dalam kajian zoologi begitu panjang, lebih pada 45 tahun, mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan bagaimana perlunya untuk masyarakat tahu tentang sifat semula jadi hidupan liar seperti harimau Malaya ini?
Terima kasih saudara Fauzi dan juga Asru Awani kerana memberi peluang. Saya bersetuju dengan pandangan Dr. Latif tadi. Jadi saya akan cuba menerangkan bahawa apabila kita mengacau atau mengganggu habitat tersebut, kita akan mengganggu populasi, kita akan mengganggu spesies hidupan liar. Dia tidak kira apa-apa hidupan liar. Hidupan liar di atas tanah, di pokok dan juga di kanopi akan terganggu. Apabila hidupan liar ni terganggu, dia akan melarikan diri dia ke tempat yang aman damai di pinggir kampung dan itu yang seolah-olah mereka ni dihalau keluar daripada habitat asalnya. Dan kemudian yang saya lihat daripada tahun 1977 hingga hari ini, kita kehilangan habitat hidupan liar tersebut. Jadi saya pernah masuk ke hutan dan melihat binatang duduk di pokok meraung seolah-olah minta tolong di atas pokok, tapi tiada orang. Oleh kerana saya pergi buat kerja, maka saya pun tiada kelengkapan untuk membantu. Jadi perkara-perkara begini kita tidak boleh menyalahkan hidupan liar. Jabatan hidupan liar, mereka di situ adalah bertujuan untuk mengurus hidupan liar, tetapi kalau pengurusan itu tidak pembangunan itu tidak seimbang dengan apa yang kita ada, maka dia akan menyebabkan gangguan terhadap hidupan liar. Yang terbaru sekarang ni ialah mengenai penyakit dipanggil emerging disease, penyakit yang tidak pernah kita dengar telah mula keluar. Hidupan liar sebenarnya adalah menjadi takungan penyakit, takungan virus, takungan bakteria untuk banyak penyakit. Misalnya kajian kami untuk leptospira, penyakit itu dah ada di dalam binatang, tetapi apabila pelawat datang ke hutan tanpa apa-apa protection dan juga pengetahuan, maka dia akan mendapat penyakit leptospirosis. Kemudian yang terbaru ialah COVID-19. COVID-19 ini juga telah meloncat daripada manusia kepada haiwan. Dan kita dengar baru-baru ini di Washington DC, penyakit ini telah meloncat daripada manusia ke harimau. Yang ketiga adalah penyakit canine distemper yang juga meloncat daripada anjing-anjing di kampung kena kepada harimau yang kita fikirkan akan pupus. Jadi dalam jangka masa panjang, inilah antara perkara yang akan mengancam hidupan liar. Dan akhir sekali adalah pemburuan haram. Yang ini kawalan ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak, bukan saja daripada perkhidmatan. Orang kampung pun kena bagi kerjasama. Kalau dia nampak orang nak pergi buru, dia kenalah telefon polis dan sebagainya. Dia jangan menjadi orang yang terlibat dalam keadaan memburu haram tersebut. Itu saja, Saudara Fauzi. Okey, sebelum saya nak masuk ataupun menjurus kepada perbincangan tentang kerjasama itu, saya nak minta sedikit pandangan daripada Dato' Kadir. Kalau diikutkan bila kita bercakap tentang dan juga memberi fokus tentang insiden yang berlaku pada baru-baru ini, seringkali jabatan ataupun agensi seperti perkhidmatan yang sering jadi tempat ataupun sasaran dipersalahkan. Saya ingat lagi beberapa bulan lepas apabila saya menemu bual Dr. Abdul Latif, bila saya bertanyakan kepada beliau tentang konflik antara hidupan liar dan juga manusia ini, siapa yang sebenarnya perlu bertanggungjawab. Mungkin pada waktu ini daripada Dato' Abdul Kadir sendiri memberi sedikit penjelasan dan juga pencerahan tentang punca bidang kuasa dan juga apa peranan yang dimainkan untuk di bawah bidang kuasa perkhidmatan dan mana kita melihat tentang isu konflik antara manusia dan juga hidupan liar ini. Terima kasih Saudara Fauzi dan Asru Awani kerana menjemput saya dalam rancangan ini. Memang bila terjadi konflik ni, biasanya yang akan menjadi bangsa yang pertamanya hidupan liar lah. Yang keduanya habitat pula kena. Sebab
pelbagai tuduhan-tuduhan yang dikenakan ke atas jawatan hidupan liar lah. Jadi konflik ni dia macam ni lah. Kalau tempat kita kerja ni konflik sesama rakan sekerja kan, bila dah tak boleh nak bendung dia bergaduh lah. Salah seorang kata keluar lah. Itu pun juga konflik suami isteri. Dia akhir dengan salah seorang kena keluar dari rumah lah. Ini bila berlaku dalam hutan, konflik ni maknanya sama ada berlaku kematian atau terkeluar. Terkeluar pun dia akan mati juga. Dalam kes di baru-baru ni di Gua Musang, di Pos Bihai ni, dia terjadi apabila harimau tu menyerang manusia dan membunuh orang lah. Jadi benda ni berlaku biasanya dia jarang-jarang. Kawasan ni sudah lebih 40 tahun kita tak ada dengar cerita pasal harimau menyerang ke pun tak ada. Dia terjadi macam ni, biasanya harimau ni dia mula attack manusia ni atas beberapa perkara je. Kalau dia ada anak kecil, dia cedera ataupun dia dah tua. Tetapi kita kena juga fikir faktor lain apabila kawasan dia dah tak ada. Bila dah tak ada, dia dah konflik kat situ dah. Dia nak lari ke mana? Dia nak lari ke tempat-tempat yang berdekatan. Di kawasan situ, satu bukit, dia ada satu harimau dewasa jantan yang akan kawal satu bukit. So, dia tak boleh nak lawan. Itu dia punya perangai dia lah. Dia akan pergi tempat yang tak ada tempat, mana tempat boleh lawan, mana dia free. Dia selamat. Tapi tempat yang selamat biasanya paling dekat perkampungan orang asal lah. Sebab tu pada awal tahun lepas kita tengok harimau kat situ makan ayam. Saya pun pelik. Macam mana harimau boleh makan ayam? Harimau biasanya makan babi, makan rusa, makan jinjang. Ini kali di Pos Bihai, Pos Sau, Pos Badak ni dekat Tenrik ni harimau makan ayam. So bila kita cek betul lah mungkin berlaku gangguan di habitat dia menyebabkan dia terkeluar. So kita di Jabatan Habitat ni kita sebagai agensi ditugaskan untuk menguruskan hidupan lain, masuklah menyelesaikan isu-isu konflik hidupan liar ni. Kemudian timbul pula itu hari peritan menembak seekor harimau mendapat kecaman, tak kisahlah dalam Facebook ke mana-mana lah, sosial media macam-macam lah. Saya nak beritahu di sini, kita buat benda ni semua bukan kita buat suka hati. Kita ada akta, iaitu di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar, Akta Sosial Hidupan Liar ni, Akta 716, dia ada satu section 52, di mana apabila berlaku keadaan di mana yang mengancam nyawa, kita terpaksa ambil tindakan memetahkan diri lah. Kita kalau boleh ni kita tak nak buat benda macam tu. Kerana kita tahu bilangan harimau melayar ni pun dah tak banyak. Ceritanya apabila kita ada di kawasan tu sebenarnya tak jauh. Dengan laporan kita pergi. Anak mangsa kita tahu telah diheret ke tepi sungai, ada kurang kena heret 150 meter lah. Jadi kita dah tahu mayat ada ke situ. Jadi orang kami tengah berperang yang panggil untuk get ready, untuk tembak dat apa benda semua tu. Dan standby lah untuk tangkap harimau tu. Tengah susun tu harimau tu muncul nak terkam orang kami. Jadi kalau tak tembak, mana orang kami pun akan kena juga lah kan. Itu cerita sebenar. Terpaksa tembak lah. Dia dah mula nak menyerang lah. Jadi dengan mengambil langkah berjaga-jaga tu kami terpaksa tembak mati lah. Kalau tidak pun dia akan mencedera ataupun mungkin akan menyebabkan kematian di pihak kami lah. Ada juga orang bertanya kenapa jabatan tak tembak obat pelali. Dan saya nak beritahu di sini, bila kita tembak tak kisahlah apa binatang pun, gajah ke apa benda ke, seladang ke, harimau ke, binatang tu sudah 90% mati dah. Sebab kita tak tahu mana, yang pertamanya, kita tak tahu mana dia pergi. Kalau dia tiba-tiba pengsan jatuh dalam sungai, dah tentu dia mati lemas. Kalau dia jatuh tepi gaung, patah leher, dah tentu dia mati. Kalau dia jatuh tempat panas, dah tentu mata dia buta. So, maknanya bila tembak dat ni, kita dah anggap dia 90% mati. Kita tak nak tembak dat sebab terpaksa kita tembak saja. Dan yang paling bahaya sekali bila dia tembak dat, dia bukannya tembak terus pengsan, tak ada. Dia ada masa 5 hingga 10 minit dia lari. So harimau ni kita tak tahu dia lari ke mana, kita follow dia je, follow kesal. Takut bila kita sampai harimau tu sedar. Bila sedar dia jadi cerita lain lah pula. Dia mula faham, dia nak faham kami pula lah. So langkah yang terbaik yang kami ambil sekarang ni, dah kita pasang perangkap, itu yang pertamanya. Yang keduanya kita buat engagement dengan penduduk-penduduk situ. Maknanya kalau dia orang nak pergi apa benda, kebun ke apa, padi, sawah padi apa, ingat pada bulan Julai tahun 20 tahun lepas di Kampung Badak tu, di tempat yang sama juga ada satu orang asli kena attack dengan harimau.
yang mana koyak kepala dia. Dia hidup sampai ini dia hidup lah. Tapi cerita dia seorang-seorang pergi. Yang ni pun cerita dia pun dia seorang-seorang pergi. So dia kali ni saya nasihatkan kalau pergi kena ada buddy lah, ada teman. So kurangnya 2 orang. So sebab harimau ni dia suka attack kalau kita seorang-seorang dia orang suka attack. Jadi dari segi lah, cuma saya nak beritahu konflik juga macam Prof Latif dia beritahu dia timbul dia ada pertemuan dia lah untuk berebut ruang dan tempat. Contohnya bila ada perubahan guna tanah, maka risiko tu dia jadi lebih tinggi lah. Dan untuk makluman juga Perintah ni kita ni ditubuhkan antaranya untuk buat memperkasakan program konservasi hidupan liar, menerusi aktiviti pengurusan, perkayaan dan juga pendidikan hidupan liar. Itu antara yang saya ingat, itu saja setakat ini. Terima kasih. Dato' Abdul Kadir, bagaimana boleh memberi sedikit pemahaman dan juga penjelasan berkaitan dengan dua perkara ataupun isu yang berbeza. Yang pertamanya berkaitan dengan kepupusan harimau Malaya dan keduanya berkaitan dengan ancaman harimau Malaya terhadap kehidupan manusia. Dan juga mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan bagaimana Perhilitan sendiri mengurus persepsi yang mereka terima oleh masyarakat dan juga apa cabaran sebenar untuk Perhilitan untuk menyelesaikan konflik antara manusia dan juga harimau Malaya ini. Kepupusan dan ancaman. Okey, kita pergi ke kepupusan dulu lah. Saya masukkan sekali dengan ancaman lah. So, kita tengok bilangan kita harimau ni kalau ikut laporan tadi bawah 250 ekor. Jadi kalau kita tak ambil langkah yang drastik, kemungkinan 5 hingga 10 tahun akan datang, kita tidak lagi dapat tengok kita punya harimau dalam hutan. Dalam zoo kita boleh tengok lagi. Dalam hutan tak ada, habis ya. Jadi jatah negara tu pun saya silap kena ubah lah. Datang dah tak ada harimau dah. Kan? Jadi sebab itu kita perlu macam mana pun selamatkan harimau Melaya kita ni untuk selama-lamanya. Jadi di antara saya pada ancaman kepupusan apa yang membuat kepupusan ni dari segi jerat, macam penyakit dan pelbagai lagi. So kita di Jabatan Perhilitan ni program-program dan benda-benda yang kita nak buat lah. Antaranya saya nak beritahu kat yang pertamanya yang baiknya kita telah ada peringkat kebangsaan lah yang dipromosikan oleh Perdana Menteri kita, Yang Amat Menteri, iaitu MyTTF, Tiger Task Force kita ni, yang mana itu yang barat tahun sekali yang akan ada isu-isu yang kita akan bawa lah. Tapi selain itu, kita ada rondaan penguatkuasaan yang melibatkan kerjasama Perhilitan bersama dengan PJRM, Angkatan Tentera serta komuniti orang asli dan juga dengan agensi seperti Perbanan Taman Negara Perak, Perbanan Taman Negara Johor dan juga NGO. So kita gabungkan sekali ini, kita buat boots on the ground. Dan ini semua ni dia di bawah program BP3, Biodiversity Patrolling program ni. So bawah tu ada dua jalur, iaitu yang pertamanya OBK, yang keduanya VETWA. OBK ni operasi bersuadu hasanah, yang mana kita pergi ke tempat hotspot ni, kita menjalankan kerja joraan. Yang VETWA ni dia menjaga pintu-pintu masuk, iaitu veteran Angkatan Tentera dan orang asli. Dua-dua ni sama pentingnya. So kita ada program tu. Dan ini sedikit sebanyak telah mengekang orang datang memburu lah, iaitu mengelakkan daripada kepupusan. Dan memburu ni pun satu agama. Memburu ni sama ada dilakukan oleh orang tempatan maupun sedikit yang beroperasi di luar negara. Sebab saya nak beritahu juga di Laos, Kamboja tak ada lah. Dalam hutan tak ada lah. Yang tinggal lagi, Vietnam pun dah tak ada dah. Yang tinggal lagi, China masih ada lagi lautan. Thailand ada lagi. Indonesia masih ada lagi dan Malaysia. Ya, so, diorang turun ke Malaysia ni, memburu ni, pasal jerat ni, nak ambil yang kita punya dalam hutan ni lah. So, kita akan menghalang sehabis yang mungkin lah. Dan juga saya nak beritahu juga pengakalan dan pengukuran habitat melalui pengurusan guna tanah ini juga, dan juga menghentikan sebarang kegiatan percumbuhan serta aktiviti pembunuhan haram macam saya beritahu tadi juga lah.
Selain daripada itu, apa yang kita buat, kita memperkukuhkan makmal forensik kehidupan kita sebagai Center of Excellence. Kita ada sini makmal forensik yang mana bertugas untuk bagi konservasi ekosistem Malaya, macam mana kita nak menaikkan lagi populasi harimau ni dengan teknologi teknik pembiakan lah. Dan juga kita ada juga mencadangkan supaya diadakan Biro Jenayah Hidupan Liar di bawah Polis dari Malaysia yang sesama akan membantu lah. Dan seterusnya kita ada kempen selamatkan harimau Malaya pun kita buat engagement siasat dengan syarikat dan pelbagai lagi. So dari segi keputusan itu sebab tadi, dari segi ancaman yang macam saya beritahu juga tadi, pembunuhan haram lah, pasal jerat lah, sedikit lah, dan tak lupa juga ialah pasal penyakit CDV ini juga menyebabkan populasi harimau Malaya. Dulu kita ada satu kes di Besut, Awang Besut, ada satu kes di Johor itu Arami Jaya, ini pun ada kena CDV. Dan yang terbaru ni, yang 3 baru ni di kampung Remau, tak jauh daripada kampung Sal buat berlaku harimau baru ni kan. So kita ambil sampel najis, salah satu tu ada kena CDV. So kita sekarang sedang upaya untuk tarik keluar 3 ekor tu supaya, dan pertamanya kalau dia spread 3 ekor, jangan dia spread dengan harimau yang lain yang di sana. Kita memang ada di kawasan Kejadian ni sejak daripada bulan Disember sampailah kali ini, dan kita ada banyak tim, ada lebih kurang, kita ada kat hampir 20 orang lah kita ada yang akan berganti-ganti. Itu sajalah tu. Okey. Dr. Abdul Latif, tadi disebutkan oleh Datuk Abdul Kadir berkaitan dengan komitmen kerajaan untuk melindungi harimau Malaya ini. Disebutkan tadi tentang MyTTF, iaitu Pasukan Petugas Kebangsaan bagi Konservasi Harimau Malaya, dan juga dikongsikan sedikit berkaitan dengan beberapa strategi dan juga pendekatan yang diambil di bawah tindakan strategik bagi konservasi harimau Malaya 2021 hingga 2030. Tapi mungkin pada waktu ini, mungkin Dr. Latif mungkin boleh kongsikan. Saya ada terbaca berkaitan dengan artikel yang dikongsikan oleh WWF yang mana kalau melihat kepada strategi yang diambil oleh negara luar seperti Bhutan, yang mana menyaksikan strategi ataupun kaedah yang diambil seperti safe system dengan ambil kira keselamatan hidupan liar itu sendiri dan juga keselamatan hidup manusia itu sendiri. Mungkin pada waktu ini apa lagi iktibar dan juga teladan daripada strategi yang diambil oleh negara luar yang mungkin boleh diaplikasi di negara ini, Dr. Abdul Latif? Saya melihat bahawa dalam membincangkan strategi dan juga penyelesaian dalam jangka masa yang panjang, ini yang kita perlu memahami bahawa kita perlu adakan satu kesinambungan yang sesuai dan harmoni di antara manusia dan alam semula jadi. Seperti yang banyak dibincangkan sebelum ini, negara ini perlukan pembangunan. Dan apabila kita menyebut soal pembangunan, ia akan melibatkan soal perubahan ataupun kesan negatif kepada alam semula jadi. Seperti yang disebutkan oleh panel-panel tadi, seperti yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah dan juga yang berbahagia Prof. Datuk Tajuddin, isu utama mengenai hidupan liar termasuk aspek-aspek biodiversiti yang lain seperti serangga, burung dan sebagainya, ini melibatkan ruang, habitat. Itu adalah sumber utamanya. Jadi apabila kita bercakap soal iktibar, perkara yang penting yang perlu kita belajar dan perlu selesaikan hari ini sehingga ke masa akan datang adalah mementingkan integriti ruang dan habitat yang ada di negara kita. Dan ruang ini bukan hanya wujud dalam bentuk saiz yang kita banggakan, tetapi juga perlu dari segi kefungsian, dari segi keselamatan, dari segi ketersambungan di antara satu sama lain. Kerana habitat connectivity ataupun ketersambungan habitat ini merupakan satu perkara yang penting dalam memastikan kesinambungan hidupan liar di negara kita. Dan sebenarnya apabila kita menjaga kunci-kunci utama, kita belajar daripada negara-negara lain yang mana program konservasinya begitu berjaya untuk beberapa spesies hidupan liar, bila kita menjaga habitat, ini kunci utama. Kerana bacalah mana-mana dokumentasi, kertas penyelidikan, kertas apa-apa yang diterbitkan oleh penyelidik yang berdasarkan sains dan fakta, habitat merupakan kunci utama. Jika kita mampu jaga habitat dengan baik, kita dalam jangka masa yang sama bukan hanya menjaga harimau Malaya, kita jaga gajah, jaga tapir, jaga beruang, jaga hidupan-hidupan lain yang ada di hutan, termasuk kita sebenarnya menjaga perkhidmatan yang kita dapat. Sumber air, mitigasi banjir, kita bercakap soal climate change ataupun perubahan iklim.
ini hutan-hutan ataupun habitat yang kita jaga ini menjadi penyimpanan karbon yang juga menjadi mitigasi kepada perubahan iklim, sumber tumbuhan perubatan. Dalam menjaga satu kunci iaitu habitat, ruang untuk hidupan liar, kita menyelesaikan dan menjaga banyak perkara. Jadi kalau kita hendak melihat mungkin strategi ex situ, strategi penguasaan dan lain, itu mungkin kita boleh pelajari, tetapi itu adalah penyelesaian yang bagi saya terpencil. Penyelesaian utama adalah mengekalkan integriti, habitat dan ruang bagi hidupan liar di Malaysia. Prof. Tajuddin, yang disebutkan oleh Dr. Abdul Latif tadi, kalau melihat kepada kunci utamanya ialah berdasarkan habitat untuk melihat kepada konflik manusia dan juga hidupan liar harimau Malaya ini, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan sedikit pandangan. Kita bercakap tentang era norma baharu dan juga realiti baharu. Mungkin kerana baru-baru ini juga disebutkan oleh Perhilitan tentang akan dilaksanakan program pembiakan harimau Malaya dan juga ada beberapa perkara dan juga program yang akan dilaksanakan untuk mengakhiri konflik hidupan liar dan juga manusia ini. Mungkin pada waktu ini, apa strategi lain selain pada kita melihat kepada memberi fokus kepada habitat hidupan liar ini, apa lagi jalan penyelesaian yang perlu dilakukan? Mungkinkah kita akan melihat kepada perlunya untuk melihat kepada manfaat R&D itu sendiri dan juga ini masanya untuk kita memberi fokus kepada manfaat perkembangan teknologi untuk menyelesaikan isu ancaman dan juga kepupusan hidupan liar ini? Terima kasih Saudara Fauzi. Pandangan saya kalau dari segi R&D itu kita perlu mengadakan artificial reproduction harimau Malaya ni, dan dengan cara ni kita boleh mempercepatkan pembiakan harimau Malaya. Kemudian saya fikir Perhilitan juga telah diberi bajet oleh kerajaan untuk membangunkan tempat di mana mereka boleh mengurus harimau ni, kalau tak silap di Bukit Rengit, secara semi-wild. Bermakna binatang ni akan dilepaskan dan juga keliaran binatang itu akan dijaga supaya dia perilakunya masih lagi seperti harimau yang liar. Dan benda ini perlu dibuat sekarang supaya kita ada binatang populasi yang mana kita boleh melepaskan semula di dalam kawasan-kawasan perlindungan yang besar seperti Taman Negara ataupun Krau Game Reserve dan juga Endau Rompin. Dan juga kawasan Belum. Kawasan Belum adalah kawasan yang sangat besar tetapi populasi harimaunya sangat rendah. Dan Perhilitan juga saya fikir kena diberi bajet oleh kerajaan untuk mengambil pakar-pakar dalam bidang reproduction. Bukan saja harimau tetapi reproduction untuk makanan harimau tersebut seperti rusa, kijang, kancil, dan yang ini perlu dilepaskan juga di dalam kawasan di mana harimau itu ada supaya harimau ni akan tinggal di dalam hutan tersebut. Dan kita anggarkan kalau ada populasi lebih kurang 1,000 ekor harimau di dalam beberapa habitat yang besar, yang 4 tadi saya nyatakan, bahawa kita boleh mengekalkan harimau ni kepada generasi-generasi yang akan datang yang boleh melihat harimau ni. Tetapi kalau pada ketika ini populasinya sangat rendah dan kerajaan tidak memberi dana, tidak memberi kepakaran yang cukup, maka kita akan menghadapi keputusan. Kemudian di peringkat umum, khalayak ramai, perlulah menyokong usaha-usaha kerajaan, terutamanya cyber trooper. Saya membaca macam-macam komen yang very negatif oleh cyber trooper. Malah ada yang mereka bercakap tanpa fakta dan data. Mereka main hentam saja tapi tidak ada no facts and figures. Dan mereka tak tahu apa yang mereka cakap. So saya minta kalau boleh kena ada libat urus
oleh semua pihak daripada budak sekolah, orang kampung sehingga policy maker. Dan apa yang Astro Awani buat ini adalah salah satu cara untuk memberi pandangan yang positif terhadap usaha-usaha kerajaan yang telah dilakukan. Tetapi perlulah semua orang berganding bahu membantu kerana hidupan liar ni adalah amanah yang diberikan kepada semua rakyat di Malaysia. Dia bukannya kerja Pelik Tan seorang tetapi kerja kita semua. Ada semua rakyat yang boleh berfikir kenalah membantu dan juga memberi sumbangan yang positif. Mereka boleh menjadi sukarelawan sebagai ranger dan sebagainya untuk membantu Pelik Tan kerana kerajaan pun dibebani oleh banyak lagi financial punya issues. Dan kalau kita ada sukarela yang ramai yang boleh membantu Pelik Tan, saintis yang ramai boleh datang membantu, reproduction biologist yang sangat ramai di Malaysia ni keluar membantu Pelik Tan, saya ingat masalah ni kita boleh selesaikan bersama. Bukan masalah satu jabatan tetapi ini adalah usaha satu Malaysia yang kita mahu melihat lambang keagungan Malaysia itu masih kekal abadi selama-lamanya. Okey. Dr. Abdul Kadir, lebih kurang dalam 2 minit akhir ni mungkin boleh dikongsikan. Tadi disebutkan oleh Prof. Tajuddin berkaitan dengan perlunya libat urus oleh semua pihak. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan tentang bagaimana untuk melihat kepada strategi mampan ke hadapan buat perkhidmatan, kerana perkhidmatan tidak boleh bergerak secara silo atau bersendirian dalam mana untuk menyelesaikan isu konflik ini. Mungkin dalam minit-minit akhir mungkin boleh diberi sedikit kesimpulan kerjasama yang bagaimana yang diperlukan oleh perkhidmatan untuk memastikan konflik antara manusia dan juga hidupan liar ini dapat diakhiri dengan baik. Terima kasih Saudara Fauzi. Kita tahu bahawa kawasan peliharaan harimau layak ni luas, termasuk dalam hidupan liar yang lain. Jadi untuk Jabatan Perkhidmatan sendiri saja untuk membuat kawalan ni agak sukarlah. Sebab dalam masa yang sama juga isu hak kuasa juga perlu dijalankan, isu-isu tentang konflik hidupan liar yang lain datang pun kena dijalankan. Jadi untuk bergerak ke arah itu kita perlu ada kerjasamalah dengan lain-lain agensi. Saya ambil di sini contohnya macam saya beritahu pada awal tadi, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, NGO ada, Jabatan Hutan Nasional Indonesia ada, Perbadan Tanaman Negara Perak dan Tanaman Johor, serta lain-lain agensi lah yang turut serta, yang mana ini adalah penting supaya dapat sama menggembleng tenaga untuk kita mengenai isu-isu konflik. Tapi cuma saya nak beritahu lah, benda ni sangat mudah sebenarnya. Kalau kita tak buat apa-apa pun, dia konflik takkan timbul. Macam kita tak kacau habitat dia, tak kacau makanan dia, kita biar situ. Jadi saya rasa belanja yang paling mudah tu je. Tapi masalah sekarang ni bila orang dah masuk pergi buru, pasang jerat dan pelbagai, itu jadi konflik lah. Itu kita memerlukan belanja yang tinggi. Kita minta tolong sana, minta bantuan sini, tu buat pembiakan tu, buat pembiakan ni. Tapi kalau dulu-dulu kita dah set up, kita biarkan kawasan tu, habitat tak kacau apa tadi, dia duduk situ je. Kita bagi contoh di India sana tu, harimau dalam kawasan 5 km persegi, 10 km persegi je. Dia tak keluar pergi kampung sebab dalam tu rusa, babi semua cukup. Itu pun dah sama sekarang ada Panna Wildlife Reserve di India. Dan tak ada apa pun. Tapi kalau tempat tu luas macam mana pun, kalau berlaku gangguan, makanan tak ada, so binatang tu akan keluar hasil makanan. So balik pada yang tadi, itulah tadi Saudara Fauzi kita punya jawapan saya tentang kita nak buat kerjasama dan juga bantuan-bantuan dengan agensi lah. Yang mana saya rasa ini perlu untuk kita mengurangkan kadar konflik di seluruh Malaysia ni. Dan saya percaya dengan adanya kerjasama ni bukan saja isu kenangan wildlife. Selain pada wildlife pun, alam sekitar pun mungkin kita boleh dapat selesaikan bersama. Terima kasih.
Okey, baik, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Abdul Kadir Abu Hasim. Datuk Abdul Kadir adalah Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Semenanjung Malaysia Perilitan, dan juga seperti tadi kita bersama dengan Prof Datuk Dr. Muhammad Tajuddin Abdullah. Prof Datuk adalah profesor di Fakulti Perikanan dan Sains Makanan Universiti Malaysia Terengganu, dan juga kita juga bersama seperti tadi bersama dengan Dr. Muhammad Abdul Latif Abu Bakar. Dr. Muhammad Abdul Latif adalah penyelidik utama Kumpulan Integrasi OASIS, Institut Integrasi Kejuruteraan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, yang mana ketiga-tiga panel pada malam ini membincangkan dan juga berkongsi pandangan khususnya melihat apa titik noktah bagi mengakhiri isu ataupun konflik antara manusia dan juga hidupan liar. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Agenda awal ini saya Fauzin, kita jumpa lagi.